Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi pengalaman pada anda bagaimana timbulnya minat membaca di dalam diri saya dan siapa pula yang memainkan peranan yang utama di dalam perkara ini. Seperti biasa, boleh tak kita buat sorakan semangat dulu? Letak tangan di dada. Saya luar biasa. Saya luar biasa. Saya luar biasa. Ya, anda memang luar biasa. Sebelum kita pergi kepada topik perbincangan yang utama, ingin juga saya mengajak anda cuba untuk mengingati, cuba untuk berfikir, cuba untuk mengimbas kembali kebaikan membaca. Membaca mempunyai banyak kebaikan. Salah satunya adalah membaca merupakan satu tools untuk kita menambah ilmu dan tools kita untuk membebari ilmu yang ada pada diri kita. Apa perlu pula kita mempunyai ilmu yang baru dan juga membebari ilmu kita? Kerana manusia yang berilmu dalam kebiasaannya mempunyai kedudukan ataupun martabat yang lebih baik daripada manusia yang tidak berilmu. Sama juga, seseorang yang berilmu akan dapat mengambil tindakan yang lebih wajar dalam menangani sesuatu isu. Contohnya, dewasa ini, dalam kita menghadapi pandemik COVID-19, banyak maklumat-maklumat yang kita boleh perolehi. Tetapi mereka yang mengambil kesempatan untuk membaca bahan-bahan rujukan, bahan-bahan ilmuwan yang benar-benar sahih, yang benar-benar sumber yang dipercayai, akan dapat mengetahui apakah sebenarnya COVID-19 ini dan seterusnya mengambil tindakan yang bijak untuk menanganinya. Sebaliknya, pada mereka yang tidak hanya mendengar kata-kata pada sumber yang kadang-kadang tidak diketahui di mana kesahihannya, mereka selalunya tersasar daripada mengambil tindakan yang benar. Oleh itu, kita perlu sentiasa mengajak diri kita membaca untuk kita memperbarui ilmu. Seorang pemimpin yang sebenarnya antara tugasnya adalah untuk memimpin sesebuah organisasi atau untuk memimpin seseorang ke satu tempat yang lebih baik. Dengan itu, untuk melakukan tersebut, seorang pemimpin perlulah sentiasa menambah ilmunya, terutama dalam bidang yang diceburi. Dengan itu, kita ada bijak pandai mengatakan leaders must be readers. Dengan kata lain, seorang pemimpin mestilah seorang pembaca yang sentiasa gemar untuk menambah ilmu. Jadi, dalam video seterusnya, saya akan berkongsi bagaimana timbulnya minat membaca di dalam diri saya. Video ini diambil semasa team building saya dengan pasukan pengurusan LHDN Perak yang kami lakukan di Kota Kinabalu. So, enjoy the videos. Jangan lupa subscribe channel saya. InsyaAllah kita akan sentiasa bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar pengetahuan, terutama dalam bidang kepimpinan. Sekian, terima kasih. Enjoy your videos. Mesyuarat bulanan ketua, beliau juga seorang pembaca tegar. Dia membawa buku-buku lama yang telah dibaca. Dan dia suruh semua pengurusan pilih salah satu. Saya masih ingat buku yang saya pilih bertajuk Public Speaking. Saya ambil dan beliau cakap, okay, next month cerita buku apa yang anda baca. Jadi kita lakukan. Tetapi bertolak pada tersebut, hari tersebut, saya rasa teringin nak membaca, nak beli buku. Of course, sebelum tu mungkin you perasan,
My background is mechanical engineering, my first degree. Selalunya engineer dia jarang baca. Dia lebih suka mengira. Jadi masa saya habis tahun 1991, saya rasa, habislah, tak nak belajar lah. Tetapi balik-balik cerita tadi, saya decide disebabkan ketua saya dah mulakan, saya pergi buku di Jalan Tengku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Buku pertama yang saya beli setelah bertahun-tahun tajuknya Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Betul kan? Okay. And then bila saya baca, saya ingat lagi isteri saya tanya, buat apa nak beli buku? Sebab dia pun tak pernah tengok saya. Tapi kita dah rasa ingin, didorong oleh ketua, macam tadi ketua bawa, dan kita timbul keinginan untuk bermula, kan? Tetapi sebenarnya balik-balik ketua saya bukan sekadar memberi buku lama. Beliau juga beri pada semua pengurusannya satu buku yang bertajuk Who Moved My Cheese. Kalau saya ingat membaca. Banyak buku-buku yang saya baca, antara karya-karya Robin Sharma. Robert Kiyosaki saya beli, tapi Robin Sharma antara my favorite writer. Yeah? Jadi, sekitar tahun 2003, saya berfikir, kalau dah baca, rugilah tak further study. And then saya ambil semi master, part time. 2005, saya graduate master dalam MBA, Master Business Administration. Dan setelah habis MBA, saya rasa macam kekosongan diri, tak ada apa nak buat weekend. Saya test diri saya untuk further my study dalam doctorate. Setelah 8 tahun, saya complete my doctorate, part-time doctorate. Okay? Walaupun lama, tetapi saya punya viva, punya examiner kata, jangan malu tu Zami. Ramai lagi begitu. Dan saya ingat, semasa kami register bersama-sama sekitar tahun 2006, dalam saya punya grup ada 25 orang student ambil doktorat. Saya orang yang kelima graduate pada saya kata setelah 8 tahun. Manakala lagi 20 saya dikabarkan syahid. Maksudnya tak meneruskan ni, kan? Jadi itu sebab saya cakap sebenarnya PhD is not buat pandai ataupun tak pandai. Itu sebab yang ketahanan. Dengan tu saya kenang ketua saya yang telah merubah nasib saya. Sekitar tahun 2010, saya mendapat panggilan pergi haji setelah 2 kali saya menolak. Dan masa tu tengah buat doktorat, my supervisor kata tak apalah Zaimi, pergi. Yang ini dunia ni, maksudnya yang kita tengah buat ni pergi dulu haji. Dan pun saya pergi dan saya menulis email kepada ketua saya. Apa yang saya cakap, saya panggil dia Cik Wan. Cik Wan, saya bukan penyokong kuat tegar anda. Apa yang anda cakap bukan 1% yang saya ikut. Dan saya juga jarang macam badi-badi dengan dia. Tetapi apa yang anda cakap, yang meresap jiwa saya akan lakukan. Salah satunya apabila anda yang menyedarkan pada kita untuk register pergi haji. Dan apabila tahun ni saya dipanggil pergi haji, saya nak anda orang yang pertama mendengar berita tersebut. Dan dia reply balik email pada saya, dia kata, saya pun tak ingat oleh Zaimi apa yang saya cakap, tetapi sebagai orang yang dah tua, saya rasa terharu dengan apa yang tulis. So apa yang saya nak share pada anda di sini, anda mungkin akan tinggalkan organisasi macam mana ketua saya tinggalkan organisasi sekitar 2006 apabila beliau bersara. Tetapi legacy yang ditinggalkan, kebaikan yang dibuat, saranan dia, itu yang kita kenang bila-bila. Di mana-mana saya pergi, kalau kesempatan saya akan share. Sebab saya nak encourage anda juga, think something, added value pada orang-orang di sekitar anda dengan kasih sayang. Supaya mereka akan kenang anda, bukan atas jawatan anda, tetapi sumbangan anda. Dengan tu saya introduce, this is my ex-GM, Haji Wan Muhammad Yusof, suami kepada Nur Kumarasari. Ya, ramai orang kenal isteri dia, suami dia, okay? Jadi dengan tu saya juga nak anda satu hari mendapat penghormatan sebagaimana saya memberi penghormatan pada beliau. Okay, applause.